الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم tuflihun. Sidang jemaat hadirin yang budiman lagi beriman, saya berpesan dan menyeru kepada diri saya dan kepada saudara-saudara, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala titah perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah. Kita meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Kita perbanyakkan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung dan berjaya. Mudah-mudahan kita berbahagia dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yuriduna an yutfi'u nurallaha biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Yuriduna liyutfi'u nurallaha biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yang bermaksud, mereka cuba hendak memadamkan agama Allah, cahaya-cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Tetapi Allah mengkehendaki yang lain, bahkan Allah menyempurnakan agamanya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa Islam yang kita pegang, Islam yang kita anuti adalah Islam yang benar. Inna din indallah hal Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah ialah Islam. Walaupun kita mengatakan Islam adalah agama yang benar, tetapi saban hari, sepanjang masa, sepanjang zaman sejarah tidak pernah menipu kita. Islam sentiasa cuba dihancurkan, dibinasakan, cuba nak dipadamkan cahaya agama Allah. Islam cuba nak dimusnahkan dengan dilabelkan pelbagai perkara dan perkataan. Umat Islam dianggap teroris sehingga akan munculnya istilah seperti Islamofobia. Sejarah yang panjang mengajar kita. Marilah kita menyaksikan catatan sejarah yang panjang. Apatah lagi Al-Quran telah mencatatkan dan melaporkan kepada kita satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun laknatullah. Fir'aun seorang pemimpin yang berkuasa, yang menggunakan kezalimannya, kekayaannya, kekuasaan bala tenteranya untuk menentang agama Allah, untuk menghapus agama Allah, untuk menghalang kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Pelbagai usaha dilakukan. Anak-anak lelaki Bani Israel dibunuh, dibiarkan hidup anak-anak perempuan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa
telah menebus kekuasaan Fir'aun yang menyebabkan Nabi Musa yang dicari itu akhirnya dibela di rumah istananya sendiri. Islam tidak boleh dipadam. Seperti mana mereka hendak cuba memadam cahaya bulan dan cahaya matahari, mustahil untuk musuh Islam untuk memadamkan dan menghancurkan Islam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mampu meratah umat Islam, mereka mampu membunuh umat Islam, tetapi agama Allah mereka tidak mampu. Dan akhirnya Fir'aun telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tentera-tenteranya. Perkara yang kedua, marilah kita menyaksikan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah membawa Islam, kaum musyrikin cuba nak menghapuskan Islam, perjuangan Islam, dakwah Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Mekah, berbagai tekanan, berbagai fitnah dikenakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya, sehingga akhirnya Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dan ketika Rasulullah membentuk kerajaan Islam di Madinah, kaum musyrikin tidak berhenti begitu sahaja, berulang kali melakukan serangan kepada umat Islam di Madinah. Sejarah mencatatkan perang Badar, perang Uhud adalah merupakan rentetan betapa bencinya kaum musyrikin dan orang-orang kafir terhadap perjuangan Islam, dan mereka hendak menghapuskan Islam. Tetapi akhirnya Allah memenangkan Islam. Allah mengalahkan kaum musyrikin dalam pelbagai perang yang dilancarkan oleh mereka. Setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku peristiwa riddah, peristiwa murtad pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang disokong oleh kuasa-kuasa besar pada ketika itu, Rom dan Parsi, dengan niat dan tujuan untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi akhirnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dengan tentera-tentera Islam telah berjaya menghapuskan riddah, peristiwa murtadnya beramai-ramai yang keluar, dan juga peristiwa Nabi palsu yang berlaku pada zaman itu. Dan Rom dan Parsi akhirnya tumbang kerana menentang arus dan nak menghapuskan Islam. Kita juga tidak lupa, dan sejarah mencatatkan bagaimana serangan tentera-tentera Tatar Moghul terhadap Baghdad yang menyerang. Dan tentera-tentera Tatar ini digambarkan, diceritakan dalam sejarah, tentera yang sangat zalim, yang membunuh sesiapa sahaja yang bernyawa, yang melintas di hadapan mereka. Baghdad menjadi lautan darah, sungai Furat dan sungai Jidlah menjadi hitam kebiruan kerana kitab-kitab ilmu karangan ulama dilemparkan di tengah lautan, dibuang untuk dijadikan jabatan. Tetapi apa berlaku? Mereka telah membunuh umat Islam, mereka membunuh alim ulama di Baghdad. Tetapi akhirnya Allah kalahkan mereka, kerana Islam itu bukan sekadar ada di tulisan. Islam itu ada di dada-dada ulama. Umat Islam mempertahankan Islam yang ada di dada mereka, yang ada pada keimanan mereka. Akhirnya tentera Tatar telah dikalahkan oleh Islam, telah dikalahkan oleh umat Islam. Banyak dari kalangan pemimpin-pemimpin Tatar atau Moghul yang memeluk agama Islam. Tidak pernah berlaku dalam sejarah negara yang dijajah, penjajah beriman dengan negara, dengan agama negara orang lemah yang dijajah. Tetapi dalam Islam sudah membuktikan Islam tidak boleh dihapuskan. Islam akan menang sepanjang zaman, sebab Islam bukan milik kita, tetapi Islam adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin yang dirahmati Allah, begitulah keadaan
yang berlaku pada zaman Abbasiyah. Kerajaan zaman Abbasiyah, kerajaan Utsmaniyah, di mana penjajah yang menjajah telah meruntuhkan kerajaan Islam Utsmaniyah yang berpengkalan di Istanbul. Penjajah-penjajah yang menjajah telah membahagikan dunia Islam. Penjajah timur dan barat telah memecahkan umat Islam kepada sempadan. Mereka cuba nak menghapuskan Al-Quran, tetapi umat Islam mempertahankan hingga Islam sampai kepada kita pada hari ini. Muslimin yang dirahmati Allah, pada masa kini kita melihat orientalis barat, kuasa-kuasa besar dunia melakukan serangan, sama ada Ghazwatul Fikr, serangan pemikiran dan serangan senjata kepada umat Islam. Mereka mencetuskan peperangan seperti yang kita lihat sekarang ini berlaku di Iraq, berlaku di Syria, berlaku di Libya, berlaku di Afghanistan dan mana-mana negara, yang menyebabkan negara kita hancur atas alasan kononnya untuk memerangi keganasan teroris, tetapi sebenarnya mereka mempunyai agenda yang lain untuk mengambil kekayaan minyak yang ada dalam negara umat Islam, dan yang paling penting mereka hendak menghapuskan umat Islam. Muslimin yang dirahmati Allah, kita melihat umat Islam yang negara mereka itu diserang telah menjadi pelarian. Mereka orang yang lemah seperti kita. Mereka telah menjadi pelarian ke negara-negara Eropah. Tetapi biarpun mereka menjadi pelarian, terpaksa berhijrah meninggalkan harta benda yang tercinta, terpisah dengan anak istri, terpaksa meninggalkan tanah air yang tercinta. Mereka duduk di negara-negara asing, tetapi keimanan masih tebal di dada, dengan akhlak yang terpuji, dengan amalan-amalan Islam yang dibuktikan sebagai manusia yang sebenar. Eropah sekarang ini sedang mengandung anak-anak Islam. Orang-orang Islam yang menjadi pelarian telah melaksanakan dan beramal dengan Islam, yang menyebabkan orang-orang Eropah di Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah telah bercambah dan bertambahnya orang-orang yang yakin dengan Islam. Kerana sesungguhnya Islamlah yang dapat menyelesaikan seluruh kehidupan manusia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islamlah yang paling tinggi dan paling utama. Tidak ada agama lain yang lebih tinggi dan lebih utama. Muslimin yang dirahmati Allah, kesimpulan daripada khutbah saya, kita harus paham dan sedar, Islam yang kita anuti ini adalah agama yang benar, yang kita kena jaga, yang kita kena bajai, agar ia tidak tercabut daripada diri kita. Dan kita kena tahu bahawa Islam akan kekal hingga yaumul akhirah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah kurniakan keyakinan yang tinggi, ketakwaan yang tinggi, untuk kita yakin dan bersama-sama mempertahankan Islam. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu, dan Allah kukuhkan kedudukan kamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas sami'un alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. وارض الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saya berpesan kepada diri saya dan saudara-saudara, bertakwalah kepada Allah dan jangan kita mati melainkan dalam keadaan menjadi orang-orang Islam. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu annallaha amarakum bi'amrin 'azim. Sesungguhnya Allah telah memberikan peringatan dan wasiatnya kepada kita untuk kita tidak lupa dalam suasana yang tenang dan damai bahagia ini untuk kita sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana cinta dan kasihnya Nabi kepada kita, maka kita menjadi orang Islam pada hari ini, dan mudah-mudahan kita mati juga husnul khatimah dengan akhir man akhiru kalami la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam dan akhir kalimah kita dengan la ilaha illallah, berkat usaha dan perjuangan air mata darah yang dibuktikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان. اللهم انصر المجاهدين في تايلاند، في جنوب تايلاند. اللهم انصر المجاهدين في ماليزيا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل الزمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة وولي عهده تنكو شرف الدين ابن بدليشة السلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.